Sebagai pembukaan, saya nak ucapkan kepada sekalian wanita-wanita sedunia, Happy International Women's Day. Hari Wanita, ya, Hari Wanita Sedunia yang jatuh pada 8 hari bulan Mac setiap tahun. Baik, Hari Wanita ni awal-awal itu dicadangkan oleh Parti Komunis dan Parti Sosialis Amerika. Okay, mereka yang awal-awal bawa ni in the early 20th century. Yeah. Kemudian pada tahun lebih kurang 1960s, the feminist movement ataupun gerakan pembebasan wanita mula take over dan mewar-warkan dia. And then in 1970 plus baru kita lihat United Nations mempromosikan celebration ini secara global. Dan alhamdulillah tadi MIASA, Mental Illness Awareness and Support Association, kami mengadakan press conference bersempena dengan Hari Wanita Sedunia, dan di mana kami launch juga program Youth Advocate, di mana kami berkongsi ilmu dan melahirkan generasi anak-anak muda yang memahami berkenaan dengan kesihatan mental. Jadi dalam press conference tadi saya kongsi sikitlah, ada beberapa poin penting yang saya sampaikan berkenaan dengan Hari Wanita Sedunia. Kalau kita lihat tadi, Communist Party, United Nations dan juga Women's Liberation Movement ini, mereka punya main thrust ataupun slogan utama mereka adalah gender equality. Kan? Sudah sekian lama dunia kita kata dimantrakan dengan slogan ini, gender equality, gender equality, gender equality. Dan selepas 100 tahun lebih, ya, more than 100 years sebenarnya gerakan feminisme ini membawa konsep gender equality di mana wanita berada sekarang ini. Have women fared well selepas 100 lebih tahun membawa slogan gender equality ini. Saya tadi dalam press conference tu saya membawa satu kajian yang bertajuk The Paradox of Declining Female Happiness. Sahabat-sahabat sidang kalam rasa pernah dengar kot, saya pernah kongsi. Kajian ni dibuat oleh pengkaji-pengkaji daripada University of Pennsylvania. Tajuk dia tu sudah menjelaskan rumusan dia. The Paradox of Declining Female Happiness. Paradox, kejatuhan kadar kebahagiaan di kalangan wanita. Dan kajian ini dilakukan di Amerika Syarikat dan juga di Eropah. For the past nearly 50 plus years. Dia bermula pada tahun 1970-an kajian ini. Dan respondents lebih kurang 4,500 orang. Around 4,500 people. Berbeza-beza karya kita kata kerjaya yang berbeza-beza, tahap pendidikan yang berbeza-beza. Mereka nak buat perbandingan sejak 1970-an sampai ke tahun 2000 lebih ni, adakah relative happiness of women, maksud dia wanita bercakap tentang kebahagiaan diri mereka itu semakin naik ataupun sudah semakin jatuh. Jadi dapatannya adalah mengejutkan. Dapatannya menunjukkan bahawa wanita hari ini melaporkan bahawa mereka lebih kurang bahagia daripada tahun 1970-an. Lebih kurang bahagia. Bukan sahaja perbandingan itu dengan perempuan dengan perempuan 1970-an dengan perempuan 2000 lebih, tetapi juga dibandingkan dengan kadar kebahagiaan lelaki. Kalau dulu wanita melaporkan kadar kebahagiaan yang lebih tinggi daripada lelaki, maksudnya wanita di sini, lelaki di sini, dari segi kita kata kebahagiaan yang mereka laporkan sendiri, ya. Tapi sekarang ini wanita di bawah, lelaki di atas. Thank you. Terima kasih. Dia dah lebih rendah daripada kebahagiaan lelaki. Dan what's bad is, lelaki juga punya kadar kebahagiaan telah jatuh. Cuba bayangkan, lelaki jatuh, dan wanita dulu lebih atas daripada kita, akhirnya dah melepasi dan telah lebih bawah daripada kadar kebahagiaan lelaki. So, pada tahun 1970-an, it was assumed apabila
kita kata persamaan, penyamarataan di tempat kerja, dari segi gaji, wanita pun sudah makin ramai di universiti. Pada waktu itu disangkakan apabila perkara ini berlaku, maka wanita akan lebih bahagia. Tetapi sebaliknya yang berlaku. Itu dia bagi segi paradoks. Maka saya menyeru kepada masyarakat kita, tak kira di mana pun, bahkan masyarakat dunia sekalipun, kita nak mengingatkan bahawa this concept of gender equality itself is problematic sebenarnya. It is not the way to go. Itu adalah arah yang silap. Umat Islam sebenarnya dah tegur banyak kali benda ni for the past 100 years. Tapi it fell to deaf ears, ya. Orang tak nak dengar sebab memandang umat Islam ni sebagai satu umat yang mundur, yang tidak faham tentang gender dan sebagainya. Sedangkan umat Islam kita ada complete sistem yang menjaga kemaslahatan kedua-dua gender dan juga institusi keluarga. Tapi sayangnya sebagai umat Islam juga terperangkap di dalam arus ini dan memperjuangkan juga gender equality. That is not the way to go. Daripada awal kami umat Islam menekankan peri pentingnya gender harmony, bukan gender equality. Ya, bila kita sebut tentang gender harmony, di sana sudah ada pengakuan dan pengiktirafan bahawa lelaki dengan perempuan tidak sama. Lelaki ada kelebihan dan kekurangan, wanita juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi perlu ada kerjasama, bukan competition, bukan penyamarataan. Ya, nampak macam simple kan? Tetapi itulah kesilapan kita for the past 100 years ini. Sehingga kalau baca artikel tersebut, dia kata maybe the cause adalah meletakkan lelaki dan perempuan dalam competition. Okey. Sehingga kalau dulu wanita membandingkan diri mereka dengan wanita lain, sekarang ni mereka mula membandingkan diri mereka bukan sekadar dengan wanita lain tetapi juga dengan lelaki. Dan hasil perbandingan itu menjadikan ramai wanita merasakan diri mereka tak up to the standard, tidak seperti orang lain. So kalau you banding dengan more people, the chances of you bersyukur tu lebih kurang, sangat rendah. Jadi seruan umat Islam adalah kembali kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam suratul Lail, auzubillahi minasyaitonir rajim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Demi malam yang menutupi dan demi pagi yang menyinari dan demi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, lelaki dan perempuan, sesungguhnya kemampuan dan usaha kamu adalah berbeza. Lasyatta, ya, lasyatta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini membandingkan lelaki dengan perempuan dengan malam dan siang. Okey, itu adalah perumpamaan yang masya-Allah tabarakallah. Perumpamaan itu kalau kita faham, kita akan tahu bila ada competition di antara malam dengan siang, malam nak lawan dengan siang, siang nak lawan dengan malam, the whole existence will fall. Seluruh kewujudan ini akan kacau bilau dan akan hancur lebur. Apabila the feminine element dan the masculine element bergaduh, maka akan menghasilkan kekacauan di dalam masyarakat. Dan kekacauan ini mangsa pertamanya adalah institusi keluarga. Okey, mangsa pertamanya adalah institusi keluarga. Dan bila institusi keluarga kacau bilau, kita punya mental health will be compromised. Mental health umat manusia akan compromise. Dan ada lagi satu dapatan menarik berkenaan dengan leaders of feminist movement. Mereka dapati bahawa the leaders of feminist movement mostly adalah masculine women. Okay, wanita-wanita yang memperjuangkan gerakan feminisme ni, ramai di kalangan mereka yang mengetuai gerakan-gerakan ini, they are masculine women. Wanita yang menunjukkan sifat-sifat kelakian. So kalau you nak memperjuangkan hak wanita, kenapa you memaparkan diri you dengan sifat kelakian? Seolah-olah di sana mereka nak menghantar satu mesej, kita tidak akan sama dengan lelaki kecuali kita selepas kita jadi lelaki. Okay? Kita tidak akan mendapat hak dan keadilan kecuali selepas kita menjadi seperti lelaki. So akhirnya gerakan feminisme ini, itu bagi saya satu menghinaan kepada perempuan. Okay? Dalam keadaan awak nak selamatkan perempuan, awak meminta dan menuntut perempuan menghilangkan keperempuanan mereka. Sedangkan dalam Islam, kami kata lelaki jadilah lelaki dan wanita jadilah wanita. And preserve your masculinity and your femininity, dan kerjasama. Compatibility,
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Subhanallah, termasuk di dalam tanda-tanda Allah. Ayat tu ringkas saja. Allah kata apa? Termasuk dalam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan min anfusikum. This ayat ditujukan kepada lelaki first and foremost. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu, Allah menciptakan daripada diri kamu pasangan kamu. Min anfusikum azwajah litaskunu ilaiha, supaya kamu berasa tenang dengan dia. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan di antara kamu affectionate attraction. Ini nak kena terjemah mawaddah betul-betul. Mawaddah dari perkataan would. Even the word itself there's attraction there. Would, ada syiddah dekat situ. Dijadikan attraction, affectionate attraction di antara kedua-dua ini. Dan mercy, belas ihsan. Kenapa? Sebab wanita dijadikan daripada lelaki. Now, this philosophy, this aqidah needs to be shared to the whole world. Lelaki apabila menyakiti wanita, apabila tidak menunaikan hak wanita, dia sebenarnya telah menyakiti diri dia sendiri. Kerana apa? Kerana wanita itu datang daripada dia. Datang daripada lelaki itu. Ini yang mungkin ramai tak boleh terima. Kan? Ingat, Sayyidatina Hawa tu as a separate creation from Nabi Adam. Asalnya Nabi Adam dicipta dulu. Kemudian Allah cipta Sayyidatina Hawa daripada Nabi Adam. Okay? Daripada Nabi Adam. Daripada cerita penciptaan itu saja kita faham falsafah hubungan antara lelaki dengan perempuan. Jadi bila lelaki menyakiti wanita, dia sebenarnya menyakiti sebahagian daripada diri dia sendiri. Okay? Kalau siapa yang faham benda ni, insya-Allah dia tidak akan menzalimi. Dia tidak akan menzalimi pasangan dia. Jadi dia bukan equality, dia ada hierarki, ya. Dan lelaki tak boleh malu sebut benda ni. Lelaki tidak boleh malu. Dan bila kita sebut hierarki, itu adalah kasih sayang. Itu adalah kita mengiktiraf sistem kewujudan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Dan apabila ada hierarki, bukan bermakna yang di atas itu lebih mulia daripada yang di bawah. Bukan bermakna yang mentaati itu lebih hina daripada yang ditaati. Tidak semestinya. Awak buat apa yang kena dengan awak punya role, awak punya fungsi, awak punya peranan, tak kiralah awak yang ditaati atau yang mentaati, awak akan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun awak di makam yang ditaati, tetapi awak tidak menjalankan tanggungjawab awak, di akhirat nanti yang mentaati awak akan lebih mulia daripada awak. Jadi kita lihat di situ satu falsafah dan sistem yang begitu adil, tetapi bukan sama rata. Okey, keadilan tetapi tidak sama rata. Jadi saya sampaikanlah di International Women's Day ini, kita ingat dan kita ingatkan wanita-wanita kita dan kita ingatkan lelaki-lelaki kita. Dunia dah penat dengan falsafah feminisme barat. Okay, stop it. You know, this is the time to stop. This is the time for Islamic feminism. Okay, in that sense, ini adalah waktu di mana kita kembalikan makam wanita seperti yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Dan umat Islam tak boleh malu untuk promote benda ni. Umat Islam tak boleh malu untuk kongsi pendirian ini dengan kawan-kawan kita yang bukan Islam. Jangan ada inferiority complex. Sebab apa? Sebab Barat dah test and failed. Apa lagi yang membuatkan kita tidak take this opportunity to share our alternative view ataupun pendirian kita yang mungkin ramai belum pernah dengar lagi, ya, ramai yang belum pernah dengar lagi. Wallahu a'lam bisawab. Baik.